Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Dalam laporan terbaru World Economic Forum memberikan satu indikator yang amat membimbangkan di kebanyakan negara-negara maju seperti United Kingdom, Kesatuan Eropah, Australia dan Amerika Syarikat. Kalangan remaja antara 18 ke 30 tahun dikatakan amat kecewa dengan demokrasi ataupun politik. Apakah sebabnya? Antara indikator yang mereka dapat daripada beberapa survei yang dilakukan oleh WEF iaitu bahawa politik ini ataupun demokrasi ini tidak menangani apa yang dimahukan oleh kelompok millennials, iaitu isu berkaitan dengan pekerjaan. Keduanya berkaitan dengan jurang kekayaan yang amat melebar antara kelompok elit iaitu yang berumur 50 tahun ke atas, tetapi ia tidak sampai kepada kelompok ini iaitu 18 ke 30 tahun. Dan mereka juga dikatakan amat kecewa apabila partisipasi mereka dalam politik sentiasa dipinggirkan kerana mereka terpaksa melalui sistem hierarki parti politik yang amat ketat dan itu agak sukar untuk mereka naik ke atas hierarki tertinggi dalam sebuah parti politik. Itu di negara maju, tetapi saya rasa lebih kurang sama juga di kebanyakan negara membangun seperti Malaysia. Jadi saya amat berbesar hati pada petang ini ataupun malam ini yang berhormat saudara Sadik Said Abdul Rahman. Sadik, Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA dah dipenuhi diberikan kebenaran oleh ROS? Syarat-syarat yang perlu kami penuhi sudah dipenuhi. Persoalannya adakah yang berhormat menteri akan setuju untuk meluluskan. Saya telah pun berjumpa dengan Datuk Seri Hamzah 2 ke 3 kali untuk mendapatkan kelulusan MUDA. Dah berjumpa dengan Ketua Pengarah ROS. Kami masih menunggu lagi. Yang menyedihkan, ini merupakan negara demokrasi. Sepatutnya kelulusan parti tidak perlu tunggu begitu lama. Saya ingat lagi apabila saya menggerakkan Bersatu dahulu, walaupun di bawah pemerintahan yang lepas, Barisan Nasional bawah pimpinan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid yang merupakan Menteri KDN pada masa tersebut, ia hanya mengambil masa 30 hari untuk Bersatu diluluskan. Itu dengan pengaruh Tun dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Persoalannya, kenapa takut dengan pengaruh orang muda yang majoritinya tidak ada pengalaman politik? Ini adalah orang akademik, ahli perniagaan muda dan yang lain. Kenapa takut? Saya berharap Yang Berhormat Menteri akan luluskan MUDA secepat mungkin. Mungkin saya Sadik ingin komen daripada laporan World Economic Forum berkaitan dengan mengapa anak muda kecewa kepada sistem demokrasi dan juga politik. Apabila politik tidak bercorakkan kepada rakyat, sebab itulah orang hilang hormat dan tidak lagi percaya kepada dunia politik. Seperti saudara tekankan sebentar tadi, bagi orang muda mereka sentiasa disisihkan atau dilihat seperti mereka disisihkan oleh parti politik tradisi yang sedia ada, masih didominasi oleh golongan yang sama, di mana dunia politik ini didominasi oleh beberapa politikus elit yang telah pun berkuasa lebih 30 ke 40 tahun, yang tidak ingin melepaskan kedudukan mereka, dan dengan itu orang muda tidak boleh naik ke peringkat yang lebih tinggi. Tetapi yang lebih menggusarkan apabila politik dilihat hanya untuk kuasa pangkat jawatan dan tidak lagi bercorakkan kepada isu-isu rakyat. Mana isu-isu seperti contoh kita ingin menstrukturkan ekonomi negara, di mana sekarang ini apabila kita bicarakan soal pencukaian, pencukaian kepada golongan pertengahan dan golongan bawahan, di mana ada pembincangan untuk kembalikan semula GST dan memperkenalkan cukai-cukai baru yang golongan pertengahan kena. Kenapa kita takut untuk bicarakan soal wealth tax, inheritance tax, capital gains tax? Mana kejujuran, ketelusan, keadilan apabila salah seorang peniaga kecil boleh dikenakan cukai, tetapi apabila salah seorang yang main saham boleh dapat ratusan ribu atau jutaan ringgit sehari atau sebulan tetapi tidak dicukai langsung? Mana kebenaran? Mana keadilannya? Mana keadilan apabila salah seorang boleh mewarisi harta pusaka jutaan, bilion ringgit pun tetapi tidak dicukai langsung? Mana keadilannya? Kenapa orang takut untuk bicarakan isu-isu seperti ini? Tetapi apa yang rakyat lihat? Rakyat lihat pendapatan mereka menurun. Rakyat lihat pekerjaan mereka terjejas. Rakyat lihat pendidikan makin teruk. Rakyat lihat isu-isu yang paling dekat dengan hati mereka tidak diberikan keutamaan. Tetapi bila mereka buka TV, mereka lihat di social media, yang ada adalah pergolatan kuasa. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, saya ada jumlah, saya ada nombor. Saya yang akan tubuhkan kerajaan. Tidak, saya yang akan tubuhkan kerajaan. Tidak, saya akan sentiasa mendominasi. Ia tidak
tidak tamat dan akhirnya bila perkara ini berterusan, people lose faith in democracy. Bukan salah demokrasi, tetapi kerana watak-watak sama yang mendominasi dunia politik di Malaysia. Tetapi real politik di Malaysia, kalau kita nak cakap secara umum tidak adil juga. Mungkin merujuk kepada sistem setengah parti yang agak dominan dan established seperti PAS, seperti UMNO dan juga parti-parti lama. Tetapi kalau kita lihat di sebelah Pakatan Harapan seperti PKR, DAP, ia seolah-olah ada memecah tembok-tembok yang kita cakap tadi. Apabila pada pilihan raya umum ke-13, ke-14 muncul begitu ramai figura-figura muda. Tak payahlah saya sebut, tetapi sudah ada di Dewan sekarang termasuk saudara Syed Saddiq. Tetapi adakah itu tidak cukup? Memang tidak cukup. Lihat saja purata umur di Malaysia dalam lingkungan 25 ke 30 tahun. Majoriti ahli parlimen di Malaysia berumur 55 tahun ke atas. Ya. Itu ada jurang 30 tahun di sana. Dan bukan setakat dari segi jurangnya, lihat pimpinan parti politik. Lazimnya golongan wanita diletakkan dekat sayap wanita. Golongan muda diletakkan dekat sayap muda. Kenapa kita tak boleh ada salah seorang muda mungkin umur 30-35 tahun yang boleh jadi presiden parti? Lihat saja di negara-negara maju. Jacinda Ardern, New Zealand. Justin Trudeau, 38 tahun di Canada. Emmanuel Macron, 39 years old di France. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Tetapi di Malaysia, perkara tersebut masih dilihat seperti satu tebu. Ya, dan saya ingat perkara ini perlu berubah. Saya ingat apabila Pakatan Harapan berjaya mencipta sejarah, menang pilihan raya lepas, dan apabila UMNO BN tewas, di pihak kerajaan, PH masa tu, kita sering tertawakan UMNO. Kita kata UMNO ni tidak ingin akui kesilapan mereka. Walaupun dah kalah, tersungkur, masih kekalkan pimpinan yang sama, tak nak berubah. Orang muda dalam pemuda UMNO yang baik-baik, puteri UMNO baik-baik tidak dapat diangkat ke peringkat lebih tinggi. Kita kutuk mereka. Tetapi bila kita kalah tersungkur, realitinya kita hilang kuasa pada Februari lepas, Mac lepas. Saya ingat mungkin kita akan akui kesilapan kita. Kita akan sedar bagaimana kita ingin ambil budaya politik yang baru, beri peluang kepada mereka yang lain. Tetapi bila kita pula hilang kuasa, benda sama berlaku. Kita pula salahkan orang lain, kita tak nak akui kesilapan, tak nak memohon maaf kepada rakyat. We must admit that we are a part of the problem. Mungkin bukan 100%, tapi kalau kita bodoh sombong, ingat kita sentiasa betul, orang lain semua salah, dan kita tak nak beri peluang kepada yang lain, maksudnya kita adalah, we are our own enemies. Kita salahkan mereka, tak nak berubah, tapi bila kita kalah tersungkur, kita pula tak nak berubah. Adakah itu membuat kita hipokrit? Adakah Syed Saddiq menjadi insan yang kecewa tentang itu? Oh, pada bulan Februari memang saya kecewa. Selepas bulan Februari lagilah kecewa. Sebab saya ingat bila kita dah kalah tersungkur ni, kita akan sedar dengan kesilapan kita and we will move forward. Tidak ada lagi pergelutan kuasa di antara pimpinan yang sama. Akan ada rejuvenasi politik. Bukan saja dari segi figura politiknya, tetapi budaya politiknya. We will start focusing on real world issues. Bukan saja ni nak jadi PM ni, nak ambil alih balik. No, but on real issues. Kita ingin strukturkan semula ekonomi. Apakah tawaran kita kepada rakyat? Bagaimana kita boleh berkhidmat dengan lebih baik di kawasan masing-masing? Apakah gabungan politik yang ingin kita hadapi bersama apabila pilihan raya tiba? These are the focus. Dan sepatutnya kita fokus kepada perkara ini. Tetapi malangnya perkara lain yang berlaku. Nak kata kecewa, memang kecewa. Tetapi saya berharap apabila kita dah kalah tersungkur ni, parlimen ni boleh dikatakan kalah tersungkur lagi ni. Bila lagi kita nak sedar? Kalau tak sedar lagi, bila tiba pilihan raya, dihukum oleh rakyat atau pengundi tak keluar, jangan salahkan mereka. Kita yang patut disalahkan. Tetapi mungkin dari sudut real politik, ia tidak semudah apa yang diungkapkan oleh Syed Saddiq. Kita lihat rencam dan juga real politik populasi negara kita. Apabila kita bercerita tentang suatu yang reform, suatu yang membawa hal-hal demokrasi yang memberi hak kepada setiap warga, itu sentiasa boleh jual ataupun buy in di kalangan warga bandar ataupun warga yang berpendidikan. Tetapi apabila kita lihat real politik Malaysia, lebih 3 suku kawasan parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri berada di kawasan bukan bandar. Pinggir bandar mungkin ada lagi sedikit, tetapi kawasan pedalaman, Sabah Sarawak. Dan bagaimana
hal ini ataupun retorik ini boleh sampai kepada mereka, sedangkan kita tahu apabila kita ingin ke parlimen kita memerlukan angka, nombor. Ustaz Saddiq. Saya rasa angka nombor itu kita kembalikan semula kepada rakyat dan biar mereka tentukan. Ya. Dan pilihan raya boleh berlaku pada bila-bila masa selepas COVID berjaya ditewaskan. Dan kita harus fokus bersama untuk tangani COVID dan untuk memulihkan ekonomi, selepas itu kita pulangkan mandat kepada rakyat. Tetapi kalau kita sentiasa fokus dengan politik pergulatan kuasa, perobotan kuasa ini, susah untuk kita cipta satu naratif yang baru, iaitu naratif rakyat. Kalau kata berkenaan isu bandar, luar bandar, seberang bandar, saya percaya, tanyalah orang bandar ke luar bandar, isu mereka isu yang sama. Mereka bencikan rasuah dan salah guna kuasa. Mereka mahukan kerajaan lebih prihatin kepada situasi ekonomi mereka. Anak muda di bandar, luar bandar inginkan pekerjaan, dan bukan saja pekerjaan biasa-biasa tetapi yang berkualiti. Mereka tidak ingin untuk terperangkap dalam underemployment, yang ada masters, degree tetapi akhirnya tidak dapat pekerjaan yang sewajarnya. Gaji secara amnya rakyat Malaysia dah statik lebih 20 tahun kalau kita ambil kira kadar inflasi negara. Perkara ini perkara yang sangat bermasalah. Ya, tidak cukup. Tetapi kalau kita hanya bicarakan soal pergelutan kuasa, susah untuk kita bincangkan tentang isu-isu yang lebih dekat dengan hati rakyat, dan akhirnya tumpuan itu pergi ke tempat yang salah. Tapi itulah, that's why we need to change. Itulah real politik yang berlaku. Apabila dominasi Melayu Islam, konservatif, the right wing tidak mahu melihat apa yang dibawakan oleh PH dengan dominasi pelbagai kaum itu, dikatakan membawa arus yang menyeleweng daripada ke mana sepatutnya Malaysia itu dibawa berbanding zaman Barisan Nasional dan juga pentadbiran sejak kita merdeka. Jadi itu sentiasa ada pergelutan, dan sebab itu ya Syed Saddiq boleh mengatakan ya kita tidak bawa politik idea, tetapi apabila idea baru, gagasan transformasi, reformasi itu ditawarkan oleh Pakatan Harapan, majoriti yang dilaungkan ketika itu, oh ini bukan parti yang kita nak, ini bukan kerajaan yang kita nak, kerana ini bukan Malaysia. Malaysia perlu ada majoriti Melayu Islam. Malaysia perlu mengangkat hal-hal agenda Bumi Putra. Jadi sekali lagi hal berkaitan dengan bread and butter berkaitan kelompok majoriti. Saya agak yakin kalau tanya orang Melayu Islam, mereka juga mahukan negara yang berintegriti dan beramanah. Mereka mahukan undang-undang contohnya untuk mengawal mengawal saja pembiayaan politik, Political Funding Act yang sepatutnya dibentangkan pada bulan Mac tahun ini. Saya agak yakin kalau tanya orang Melayu Islam, mereka tidak ingin lagi mana-mana leader boleh pusatkan kuasa dekat diri mereka. They want to decentralize power. Tanyalah sesiapa pun, tidak kira Melayu, Cina, India, mereka mahukan perkara ini. Sebab tu saya tak rasa masalah ini adalah idealisme yang ingin dibawa. Tetapi apabila habis pada kita menang saja pilihan raya, kita dah mula bergaduh di antara satu sama lain, pada masa yang sama tak habis-habis pergelutan ini berlaku. Ini we are a part of a government together, tetapi sudah mula bergaduh. Pada masa yang sama, isu-isu yang penting tidak dapat dipercepatkan. Saya beri contoh. Undi 18. Ini merupakan sebahagian manifesto Pakatan Harapan. Tetapi sebagai salah seorang ahli kabinet, ia memakan masa setahun untuk saya pujuk dan pengaruhi kabinet untuk bersetuju dengan isu undi 18 ini. Kerana seperti itulah, it's too slow. There are so many things you should have done. Contoh, SPRM sepatutnya kita letakkan di bawah parlimen so that it becomes an independent institution. Kenapa lambat sangat? Kita nak pisahkan kuasa di antara AG and prosecutor supaya akhirnya ia lebih bebas. So many basic reforms, akta hasutan dan yang lain. Kenapa lambat? Isu-isu seperti ini, kalau kita lihat, oh kita ada 5 tahun, tak apa, kita ada masa lagi. But in reality, kita perlu cepat bertindak, kerana kalau kita lambat bertindak, akhirnya rakyat pun muak. Adakah itu juga tolakan daripada parti asal Syed Saddiq bersatu di dalam gabungan parti Pakatan Harapan? Saya jujurnya tak suka sangat nak cakap panjang berkenaan parti asal saya. Tetapi saya rasa sebab tu sebab lain. Mereka rasa kalau mereka bersama dengan kekal bersama Pakatan Harapan, mereka akan kalah pada pilihan raya akan datang, dan kerana takut tewas, mereka sanggup bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional. Tetapi saya rasa sekarang pun mereka tersepit, bukan dengan PH, sekarang dengan BN pun bukan. Saya tak tahu macam mana mereka mahu langkah ke hadapan. Tetapi yang saya sedih, saya tak tahu kenapa ahli politik ni takut sangat nak kalah. Kalau betul contohnya sebab utama bersatu tak nak bersama Pakatan Harapan kerana mereka lihat ada trend kalah pilihan raya kecil, takut kalah.
Kalau betul kita kalah, tak apa, kita kalah di tangan rakyat. Pada 5 tahun akan datang, let us lose in the hands of the people. Kerana kalau kita gagal untuk memenuhi aspirasi rakyat, memang patut pun kita kalah. Tapi janganlah cepat mengaku kalah. Bekerjalah dengan lebih kuat. Pastikan kita perbaiki diri kita, perkukuhkan kedudukan kita supaya akhirnya rakyat menerima. Jangan kerana takut kalah, sanggup kebelakangkan demokrasi, tikam rakan-rakan dari belakang dan akhirnya membelakangkan mandat rakyat. Perkara ini orang takkan lupa. Dan orang muda khususnya, kalau mereka membiasakan diri dengan budaya demokrasi seperti ini, orang boleh lompat sini, lompat sana, kerajaan tumbang, kerajaan ditubuhkan semula, tumbang semula, tubuh semula. Lagilah mereka muak tak nak keluar mengundi. And is that the kind of democracy which we want to aspire for? Saya agak yakin bukan. Adakah itu juga sebabnya Syed Saddiq tidak meneruskan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir? Saya rasa ini bukan berkenaan Tun Dr. Mahathir ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin juga. Kalau ikut betul-betul, mereka berdua lah yang membawa saya masuk politik yang lebih awal, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi yang saya ingin bawa ke hadapan, khususnya melalui platform muda, adalah politik disruptif. Political startup yang baru di mana kita fokus pada isu-isu dasar yang betul-betul mewakili rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama dan boleh menangkap di center path forward for Malaysia, lebih moderat. Saya mahukan perkara ini yang dia bukan saja sekadar pada pilihan raya akan datang. It is a long term plan, 5, 10, 15 years down the road. Tetapi permulaannya pada hari ini. Dan mungkin sukar untuk kita menang dan pikat hati kerana it's not the politics of conformist. Di mana kita conform, pander saja. Tetapi kita perlu turun ke bawah, pengaruhi, ubah minda rakyat dan cuba pujuk mereka. Walaupun sukar, tetapi kita perlu bermula sekarang dan tidak boleh tunggu lagi. Kalau itu Syed Saddiq angkat sebagai perbandingan politik konformis seperti startup politik, mungkin kalau pemula perniagaan dalam perniagaan itu dengan lapangan hijau di hadapan mungkin ada kekuatan kerana tidak ramai pemainnya. Tetapi dalam politik, apabila Syed Saddiq mengambil satu keputusan yang besar, menubuhkan muda tetapi masih dalam bentuk parti siasat, jadi apa bezanya dengan parti-parti lain? Kenapa tidak dijadikan sebagai satu platform seperti movement, gerakan kuasa ketiga dan sebagainya? Kenapa perlu ada struktur? Takut nanti ia akan menjadi back to square, menjadi feudal dengan hierarki, dengan situasi kepartian. Bagaimana nak menjanap dana untuk parti? Betul. Banyak kerja dengan parti ini. Kenapa nak parti juga? Sebab tu saya rasa this party must be a disruptive party. Kalau dia tidak disruptif, dia akan jadi seperti parti-parti yang lain dan memang tidak akan berjaya. Sebab tu kalau lihat cara kita menstrukturkan muda, tadi saudara tekankan berkenaan pembiayaan politik contohnya. It needs money. Kita akan hadkan jumlah derma yang boleh kita terima daripada korporat. Tak boleh melebihi 100 atau 150 ribu ringgit. We cap it supaya akhirnya kita tidak menjual maruah diri kepada segelintir pihak. Pada masa yang sama kita ingin pastikan bahawa tidak ada lagi sayap wanita, muda. Kita boleh ada wanita sebagai presiden, kita boleh ada orang muda sebagai presiden, and it will continue bukan saja pada tahun ini tetapi 10-20 tahun akan datang. Kita hadkan tempoh pemerintahan pimpinan tertinggi, pastikan struktur itu berubah. Dan apabila parti ini diluluskan, saudara akan lihat tampuk kepimpinan yang kita akan ketengahkan, tawarkan kepada rakyat. It's genuinely unique. Ini adalah mereka yang telah pun disenaraikan bawah Forbes 30 Under 30, mereka yang telah pun menginspirasi dunia pendidikan, telah pun memulakan NGO dengan sangat berjaya diiktiraf di peringkat dunia. Kebanyakan mereka ni tidak pernah ada pengalaman dalam dunia politik tetapi dah muak dengan budaya politik sedia ada dan ingin memainkan peranan dalam merencanakan Malaysia yang betul-betul baru. So the change must come with them. Mungkin mereka berjaya sebagai captain of corporate, captain of businesses and so on, ataupun ketua dalam NGO. Itu platform yang benar-benar berbeza dari politik. Betul. Tetapi bagaimana muda boleh menjual idea yang begitu lain ini dalam memastikan ahlinya stay disiplin dan juga mampu untuk menjual nilai-nilai yang dibawakan baru ini kepada rakyat Malaysia. Jadi itu cabaran saya rasa yang sukar untuk dilaksanakan. Kalau terlampau terbuka tanpa disiplin, mungkin yang ni lebih kepada pragmatisme, yang ni lebih liberal, yang ni lebih sosialis dan
bagaimana Syed Saddiq ingin menjamin kelestarian ataupun kemampanan muda? Saya rasa permulaannya adalah untuk meluluskan muda dahulu. Okey. Sebab dah nak masuk 3 bulan dan uniknya saya kata walaupun ini platform baru tetapi dalam tempoh masa 2 minggu setengah saja pendaftaran telah pun cecah 30,000 ahli. Saya ingat dahulu apabila kita memulakan bersatu sebelum pilihan raya, daripada tempoh permulaan ke pilihan raya kita ada dalam tempoh masa 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu kita berjaya merekrut 90,000 ahli. Tapi bagi muda 2 minggu setengah 30,000 ahli. So saya rasa desakan untuk ada salah satu parti agak disruptif tu sangat kuat. Saya setuju dengan apa saudara tekankan, apakah nilai yang boleh muda bawa. Saya rasa perkara ini sabar dahulu. Saya harap sebaik saja kita dapat kelulusan muda, perbincangan yang dah ada, dasar-dasar yang kita ketengahkan sudah ada dan kita akan pamerkan kepada rakyat supaya rakyat boleh nilai that we want to be a policy based party. Bukan saja parti yang berteraskan kepada faktor bangsa semata-mata tetapi policy based. Dan dari sana rakyat boleh bezakan apakah tawaran yang akan dibawa oleh setiap parti supaya akhirnya bila masuk pilihan raya mereka boleh lihat siapa yang boleh berkhidmat dengan lebih baik dan jika mereka mahukan perubahan muda ada alternatif bagi mereka. Mengapa nak tunggu hingga didaftarkan? Kenapa tidak sekarang? Kenapa masa tidak banyak untuk muda menjual idea-idea? Kenapa sekarang Syed Saddiq berdebat di parlimen boleh saja menjual idea-idea? Contohnya polisi berkaitan dengan apabila muda menjual #PolsMalaysia agak backfire kerana naratifnya tidak jelas dan juga artikulasinya agak lemah dan menyebabkan dikatakan walaupun tidak memihak tetapi ketika itu Syed Saddiq katakan berpihak kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kenapa perlu tunggu sampai didaftarkan? Kenapa tidak sekarang tentang isu-isu berkaitan dengan pekerjaan, isu berkaitan dengan SME, IKS kita yang agak nazak dan isu sektor-sektor yang terkesan amat dalam pandemik COVID-19. Dua perkara. Pertama sekali, saya bukanlah diktator dalam muda. Saya tidak boleh menguasai segala jenis naratif dalam muda. Walaupun saya boleh sampaikan pandangan saya, berikan pendapat saya dalam parlimen, tetapi saya tidak boleh menguasai dan mendominasi muda. Sebab itu saya nak pastikan akar umbi akan menentukan hala tuju muda. Sebab itu kita nak pastikan sebaik saja pendaftaran itu sudah dapat, mudah untuk kita pergi ke seluruh negara, mudah untuk kita lantik pimpinan yang sedia ada supaya akhirnya kita akan berbentuk muda bersama, bukan saja pandangan saya saja. Kedua, saya ingin pastikan bahawa tidak ada alasan untuk ROS untuk menggagalkan pendaftaran muda. Saya tak nak nanti mereka kata, kerana kamu telah pun merekrut 30,000 ahli, kamu telah lakukan fundraising bersama dengan NGO-NGO yang dengan berjaya, dengan itu we become a force to be reckoned with, terus tak nak luluskan. Ini perkara yang agak bermasalah. Kerana realitinya kalau tak ada institusi muda itu sendiri, kita nak masuk pilihan raya, akhirnya semua bertanding sebagai bebas. Agak sukar untuk kita jual identiti muda itu sendiri supaya diterima oleh rakyat. Tetapi saya setuju, isu-isu rakyat tetap perlu dibangkitkan, tetap perlu diinstitusikan, tetapi kita lakukan melalui movement atau in an informal setting. Secara formalnya saya berharap ia dapat dilakukan dengan baik, sebaik saja pendaftaran itu kita dapat daripada ROS. Menjelang pendaftaran itu diluluskan, kalaulah diluluskan sebelum pilihan raya umum ke-15 Syed Saddiq ya. Tetapi saudara ingat akan diluluskan ke sebelum pilihan raya? Soalan jawapan tu bukan pada saya, kena tanya Menteri Dalam Negeri. Syed Saddiq, ke arah itu di mana posisi muda sekarang dalam dalam Pakatan Harapan, dalam blok pembangkang, di mana? Di mana muda memposisikan muda? Yang jelas kita dalam blok pembangkang. Kita dalam blok pembangkang, sebab itu semasa belanjawan ada yang kita terima, ada yang kita menolak, tapi kita duduk dalam blok pembangkang. Tapi kita belum lagi bincang adakah kita akan duduk dengan Pakatan Harapan atau blok ketiga. Ada banyak perbincangan. Yang paling penting adalah untuk kita kukuhkan muda dahulu, pastikan ia digerak oleh akar umbi, cari dan fahami idealisme dan dasar-dasar yang ingin diketengahkan oleh muda. Selepas itu baru kita akan berunding dengan parti-parti yang lain. Okey. Kalau pilihan raya umum dilakukan bulan Januari tahun depan ataupun selepas tahun baru Cina Februari 2021, pastinya muda ingin juga terlibat secara langsung dengan pihak RU15 walaupun tidak dapat disahkan pendaftarannya ataupun sebaliknya sudah didaftarkan. Di mana kedudukan muda ketika itu? Adakah bersama Perikatan Nasional? Adakah bersama Barisan Nasional ataupun bersama Pakatan Harapan ataupun third force yang mungkin akan berarah ke mana-mana melihat lengkok pandemik pihak RU ketika itu? I think it's too early to tell. Sejujurnya dia masih terlalu awal untuk kita jangkakan apa akan berlaku. Kenapa tidak sekarang?
Sebab kalau saudara lihat situasi politik sekarang pun tidak stable. Lihat saja jangan cakap di pihak kerajaan lah. Kita tak tahu PN ni akan kekal atau PN ni akan bersama dengan BN ke tak, atau PAS akan duduk di mana, tengah-tengah ke, adakah di antara mereka akan bergelut. Lihat juga di pembangkang benda sama. Ada juga usaha untuk jalinkan kerjasama di antara pembangkang dengan UMNO. Adakah kita akan masuk ke dalam pilihan raya bertanding bersama dengan Barisan Nasional? Sukar untuk kita tentukan fragmentasi politik sedia ada. Sebab tu saya rasa bagi muda, fokus on our core principles, pastikan perjuangan kita jelas dan daripada sana mudah untuk kita berunding. Tetapi jangan sesekali gadai the prinsip perjuangan kita. Itu paling penting. Muda daripada awal sejak Ogos hinggalah sekarang kita jelas melihat isu-isu berkaitan dengan governance, isu-isu demokrasi moden yang segar berkaitan dengan anak muda, itu jelas. Sentiasa mendapat tempat di kalangan warga sosial media dan juga warga yang berpendidikan. Tetapi melihat real politics, di mana kedudukan muda dalam hal-hal yang begitu tinggi kisahnya ataupun kepedulian masyarakat berkaitan dengan Melayu Islam, hak-hak berkaitan dengan Bumi Putra, hak berkaitan dengan sekolah vernacular. Isu-isu ni merupakan isu-isu rakyat yang kita tak boleh lari daripada isu tersebut. Sebab itu bila kita bicarakan soal Bumi Putra contohnya, cara nak selesaikan bukan setakat memainkan isu ketuanan, tetapi tanpa kita bincangkan penambahbaikan daripada dasar-dasar sedia ada. Saya beri contoh. Lepas lebih 60 tahun merdeka, kita masih lihat about 25%, a quarter of Sabah Bumi Putras masih duduk di bawah paras kemiskinan. Persoalannya, bagaimana kita ingin mencipta atau merangka salah satu dasar yang boleh membantu golongan Bumi Putra, khususnya yang berpendapatan rendah atau di peringkat pertengahan. Adakah kita ingin meneruskan dasar yang sama tetapi akhirnya yang mendapat nikmatnya hanya segelintir golongan Bumi Putra, atau kita perlu tambah baik? Perkara-perkara ini harus dibincangkan daripada sudut dasar. Dapatkan pandangan academician, dapatkan pandangan pakar-pakar, bagaimana kita boleh tambah baik. So bukan saja kita bincangkan daripada sudut agama atau bangsa semata-mata, tetapi dasar itu paling penting sekali. Sebab itu saya kata we look case by case. Bagaimana kita ingin tangani isu-isu seperti ini daripada sudut dasar yang akhirnya boleh menambah baik situasi ekonomi dan sosial negara. Bagaimana juga muda akan menangkis serangan-serangan daripada kelompok-kelompok yang sentiasa akan melihat mereka adalah juara kaum majoriti. Mereka akan sentiasa didokong oleh kelompok-kelompok elit, warlords, dan juga didokong oleh NGO-NGO yang sentiasa menimbulkan polemik-polemik rasa tidak kata pun tenteram berkaitan dengan hak-hak kononnya, dihakis dan sebagainya. Kalau itu didesak, diserang ataupun mahu melihat reaksi muda ketika itu, bagaimana agaknya Syed Saddiq dan rakan-rakan ingin menepis? Itu tanggungjawab kita untuk berdepan dengan kritikan tersebut, serangan tersebut dengan hujah dan fakta. Saya yakin majoriti rakyat Malaysia matang pemikirannya. Mereka tahu betul dan salah, tetapi kita perlu kerap turun ke bawah, jumpa, pengaruhi, pujuk mereka bahawa inilah jalan yang benar dan apa mereka lemparkan itu salah dan tidak tepat. Kalau kita menggunakan fakta, lebih mudah. Tetapi kalau kita takut untuk berdepan dengan mereka dan kita hanya praktikkan politics of pandering, ikut saja naratif mereka kerana kita takut untuk berdepan dengan mereka, akhirnya kita hilang prinsip perjuangan kita. Kita jadi seperti mereka, tapi lagi sukar untuk kita menang kerana itu adalah naratif mereka dan telah mereka gunakan berdekad lama. Sebab itu naratif yang segar, yang baru, disruptif ini perlu bermula daripada diri kita sendiri. We must go to the ground, convince them dan pastikan bahawa naratif ini diterima oleh rakyat. Berkaitan dengan dana politik, tadi Syed Saddiq ada menyentuh sedikit, ingin ada satu undang-undang yang jelas tentang pembiayaan politik, tetapi sebagai muda, mungkin satu parti yang baru, yang segar, yang ingin melihat kejujuran dalam pembiayaan dana politik. Di mana titik sempadan dana politik? Kalau boleh Syed Saddiq jelaskan. Kerana kita tahu pemodal, korporat dan pendana ini sentiasa ingin melabur di mana mereka akan ada untung. Kalau mereka rasa untung lebih, mereka akan melabur lebih kepada parti A. Kalau rasa untung kurang, mereka akan melabur juga tetapi kurang kepada parti B.
Termasuk juga mereka akan melabur kepada Parti Muda Syed Saddiq. Usually they hedge their bets lah. Ya. Sebab dia akan Itu labur realiti. kepada semua parti. Ya. Cuma yang pembangkang Selagi sikit. tidak ada regulasinya. Betul. Sebab itu saya ingat sebaik saja kita membentuk kerajaan. Saya merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempercepatkan proses kelulusan undang-undang pembiayaan politik yang baru, Political Funding Act PFA. Dan Majlis Presiden Pakatan Harapan telah pun beri saya tanggungjawab untuk mengetengahkan atau membentangkan perkara ini. Saya telah berjumpa dengan semua. Jumpa dengan Ketua Pengarah SPRM, jumpa dengan Ketua Pengarah GIACC Tan Sri Abu Kasim, jumpa dengan pimpinan parti. Dan akhirnya kita dapat salah satu rangka yang agak baik. Walaupun it's not perfect, tetapi ada permulaan yang sepatutnya dibentangkan pada bulan Mac. It must start somewhere. Ya? Dan sebab itu, walaupun belum ada sekarang, kita boleh mulakan di peringkat muda dahulu. Hadkan siapa yang boleh berderma, bagaimana mereka ingin berderma, dan apakah tujuan perbelanjaan menggunakan derma tersebut. Isu-isu seperti ini kita dapat tangani dengan baik, tetapi yang paling penting adalah untuk kita tidak cepat terperangkap atau terhutang budi hanya dengan segelintir penderma. Sebab itu, kalau mereka ingin menderma, it cannot just be cash. Kita akan limit. In kind, kalau nak bantu, tak ada masalah. Tetapi realiti politik di Malaysia ni, tetapi rakyat dah matang. It's not just based on how much you can give duit pada masa tersebut. Tapi orang nak dilihat apa idea yang boleh kamu bawa. Apa pembaharuan yang kamu ingin bawa di kawasan atau di peringkat nasional. Sebab tu saya yakin, walaupun duit tu akan ada pengaruhnya, tetapi yang lebih penting adalah idealisme, idea yang ingin kita bawa, naratif baru yang ingin kita bawa kepada rakyat. Itu fokus utama. Setakat hari ini, muda sudah dihampiri pemberi dana untuk ada. melabur duit mereka? Memang ada. Tetapi seperti saya tekankan, kita perlu hadkan dan pada masa yang sama kita kena tunggu kelulusan. Sebab itu, bagi mereka yang ingin menderma, contoh, saya rasa dalam minggu pertama, cepat-cepat muda berkolaborasi dengan NGO, so tidak menggunakan akaun sebab kita tak ada akaun. So berkolaborasi dengan NGO yang berdaftar, tapi melalui muda kita buat crowdfunding campaign bagi mahasiswa. Tempoh masa 3 jam kita dapat RM50,000, terus kita agihkan. Dan majoriti yang berderma, saudara, adalah mereka berderma RM5 ke RM10. Selepas itu kita buat lagi kempen di Sabah, RM10,000, RM20,000. Tak sampai 3 jam dapat lagi. Ini menunjukkan walaupun tempoh COVID belum kata orang susah, masih orang nak menderma untuk membantu. Dan uniknya, majoriti penderma adalah penderma-penderma kecil. Sebab itu saya rasa, selagi kita tidak berani berfikiran di luar kotak, membawa politik disruptif, hanya ingin mendapat derma-derma daripada golongan korporat yang sangat kaya, tapi tidak berani pergi crowdfunding, we won't go far. Lihat saja di Amerika Syarikat, Bernie Sanders. Dia fundraise $250 juta bersamaan dengan $1 bilion. Majoriti penderma bawah $15. Barack Obama, $800 million. Majoriti penderma bawah $40. Realitinya kita boleh buat, tetapi kita tidak berani untuk lakukan perkara tersebut. We must start somewhere. And I think the time is now. Bagi penjenamaan muda, Syed Saddiq, nampaknya figura Syed Saddiq agak laris jual di sosial media dan juga beberapa pengasas 13 itu. Adakah itu cukup untuk memastikan ia benar-benar sampai ke akar umbi? Ialah setiap kali pilihan raya kita sudah melihat, walaupun kalau pilihan raya umum tu agak berbeza, lebih kepada berbentuk sentimen ketika itu. Sebab itu parti-parti yang dominan seperti PAS, seperti UMNO, PKR agak mudah untuk bergerak kerana mereka ada akar umbi. Jadi bagaimana muda untuk menawan hati anak muda ataupun pendokong muda ini di peringkat akar umbi selain daripada kekuatan sosial media? Ya. Sebab itu kita perlu jadi gerakan massa, gerakan rakyat. Yang menggerakkan adalah rakyat kerana perjuangan muda dengan rakyat tidak boleh dipisahkan. Saya beri contoh pada pilihan raya lepas di Muar. Realitinya majoriti yang membantu di Muar adalah golongan sukarelawan yang tidak menyertai mana-mana parti tetapi ingin menabur bakti, berkhidmat tanpa apa-apa bayaran sekalipun. Majoriti pacar dekat Muar adalah golongan sukarelawan, bukan daripada Bersatu. Yang daripada golongan parti ni, boleh kira sedikit saja. Dan kalau nak berdepan dengan jentera UMNO, BN, PAS yang berbayar ini, memang jumlahnya 1 to 100 saya rasa bezanya. Tetapi apabila kita mendekati perjuangan rakyat, bila tiba masa pilihan raya, mereka sendiri akan jadi jentera kita. Tak perlu berbayar, mereka yang pergi pujuk keluarga, mereka akan pergi pujuk ibu bapa, kakak, adik, akan pergi ke pejabat, akan jumpa kawan. Mereka sendiri yang akan berkempen untuk kita tanpa apa-apa pembayaran.
Saya rasa inilah budaya politik yang baru yang kita ingin bawa. Bukan mengikut struktur lama sahaja yang akhirnya it must be greased by money but not by idealism. Itulah muda. Saya yakin kita boleh jadi gerakan, a movement of the people. Supaya akhirnya tidak kira mereka berdaftar ke tidak, tetapi mereka bersama dengan kita. Tapi realitinya akar umbi diperlukan jugalah. Betul. Betul. Okey, saya Sadiq. Undi 18 dikatakan hampir 7.8 juta pengundi baru akan memasuki arena pilihan raya umum ke-15. Kalau itu diterjemahkan dalam bentuk undi, pastinya ia satu pool yang amat besar dan ini amat ditakuti oleh pemain-pemain politik yang established, terutamanya warlords. Mereka tahu anak muda ini walaupun di mana mereka berada, seperti saya Sadiq katakan tadi, ia amat dinamik. Dia very pragmatis dan mengikut apa yang mereka dapat pada ketika itu. Mungkin sekarang agak memihak kepada sebelah sana kan, mungkin itu realitinya. Tetapi untuk membawa mereka daripada retorik, teori dan juga sentimen ini ke kotak undi, macam mana muda ingin menggerakkan naluri dan juga kekuatan seperti mana yang Syed Saddiq lakukan pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu? Undi 18 ni boleh dikirakan sebagai double-edged sword. Kalau kita tidak mendalami, memahami isu-isu orang muda, kita bakal dihukum pada pilihan raya akan datang. Tetapi kalau kita mendekati mereka, memahami mereka, memperjuangkan dan membela masa depan mereka, they will stand solidly with us tanpa perlukan apa pun bayaran sekalipun. Sebab itu, bila saya lobby untuk memastikan kerajaan meluluskan pindaan perlembagaan ini, ia bukan saja daripada sudut politik, tetapi it's a bipartisan effort. Sebab kalau nak lihat dari sudut politik tu, dahlah kita dalam kerajaan, orang kata anak muda ni anti-establishment. Dan ada banyak rakan-rakan komponen yang tak setuju. But we push it through kerana ini bukan soal politik untuk menang pilihan raya semata-mata, tetapi untuk memastikan bahawa kompas politik itu kembali semula ke tangan orang muda. Supaya bila orang lihat kuasa politik orang muda tu sangat kuat. Dan saya yakin selepas ini, bila dilaksanakan pada paling lambat Julai 2021, kalau pilihan raya berlaku selepas itu, anak muda lah akan dilihat sebagai kingmakers of Malaysian politics. Bayangkan pilihan raya lepas 15 juta pengundi, pilihan raya akan datang campur 7.8 juta pengundi muda yang baru. They will become the kingmakers of elections. So nak kata bagaimana kita nak memahami aspirasi mereka, itu akan jadi cara yang agak panjang. Tetapi yang saya gembira adalah, pertama, kita berjaya lakukan melalui bipartisanship. Kita kerjasama dengan semua pihak. Ini bukan berkenaan pilihan raya semata-mata. Kedua, ini akan mencipta budaya politik yang sihat di mana semua parti politik, tidak kira kerajaan, pembangkang di tengah, akan berlumba-lumba di antara satu sama lain untuk menangkap, memahami aspirasi anak muda, kerana lebih dekat mereka dengan anak muda, lebih mudah untuk mereka menang pilihan raya. Youth issues will now become national issues, no longer just youth issues. Tapi naif juga ataupun agak klise juga kalau kita terlampau monolitik melihat anak muda ataupun uniformkan anak muda ni, mereka akan seolah-olah majoriti ke arah apa yang Syed Saddiq katakan tadi. Bagaimana kita nak melihat kerencaman anak muda ini yang boleh digerakkan naluri mereka untuk melihat Malaysia baru ataupun pembinaan sebuah negara bangsa yang inklusif, membawa idea-idea governance. Mereka tidak takut untuk mencuba. Kegagalan itu adalah sesuatu yang baik. Mereka ingin melihat seperti negara seperti Korea, Iceland, New Zealand dan sebagainya. Yeah. Dan ini satu kerja yang sukar kerana tidak uniform anak muda lah. Jika salah percaturannya, ia akan backfire kepada pihak-pihak yang salah naratifnya. Sebab tu saya kembali semula kepada bagaimana kita bermula dialog ini. Kalau tidak ada perubahan dalam blok pembangkang, kita akan kena hukum dengan orang muda. Dan realitinya lebih teruk kita kalah tersungkur pada pilihan raya yang akan datang. Kerana anak muda ini dinamik. Bila dia dah marah, dia marah. Bila dia suka, dia suka. Nak campak duit apa pun, dia akan kekal dengan pendiriannya. Sebab itu saya setuju, it's not a monolithic block. Itu tadi saya kata, it's a double-edged sword. Yeah. It can work in our favour or it can work against us completely. Sebab itu dalam bab ini, saya rasa sesiapa yang dapat menangkap aspirasi anak muda yang membicarakan isu-isu mereka, saya agak yakin mereka mahukan negara demokrasi yang maju, bebas, mereka mahukan pekerjaan yang berkualiti, mereka mahukan kos perumahan yang baik, mereka mahukan salah satu budaya politik yang baru yang tidak ada politics of vengeance, revenge, division,
dan mereka mahukan salah sebuah negara yang meraihkan pendapat semua, tidak kira agama, bangsa, fahaman, kerana akhirnya kita semua rakyat Malaysia yang cintakan negara kita. Dan apabila kita terjemahkan kepada isu-isu dasar yang dekat dengan hati mereka, that's when they will support us. Saya rasa dan saya yakin anak muda fahami isu-isu politik, cuma mereka mahu menilai dan lihat siapa yang boleh membawa aspirasi mereka pada pilihan raya akan datang. Tapi Syed Saddiq beranggapan adakah muda ini perlu juga inklusif, bukan hanya menjurus kepada parti siasah muda, tetapi di semua parti politik muda juga perlu diberi kekuatan dan mereka perlu berani meluahkan pandangan mereka untuk bergerak ke hierarki yang tertinggi dalam parti mereka. Begitu? Saya setuju. Sebab tu saya rasa apa yang saya harapkan adalah untuk kita mencetuskan satu budaya politik yang sihat di mana semua parti, traditional and non-traditional, boleh berlumba-lumba untuk mengangkat dan memartabatkan suara orang muda. Kalau dalam UMNO mereka dapat adakan rejuvenasi politik, alhamdulillah. PKR, alhamdulillah. Tapi no matter what happens to their parties, muda kena mulakan dahulu. Keberanian itu perlu ditunjukkan, kerana kalau kita sendiri gagal, takkanlah kita nak harapkan parti politik yang telah pun bertapak puluhan tahun untuk lakukan perkara ini. Tetapi cuma saya berharap di Blok Pembangkang khususnya, ingat dahulu kita tertawakan kutuk UMNO Barisan Nasional apabila mereka tersungkur, mereka tidak lakukan perubahan, tidak lakukan rejuvenasi, kita kata they are bound to fail again. Tapi kini bila kita dah kalah tersungkur, adakah kita sedar atau adakah kita akan terus berhipokrit? Ingat bahawa we are at the top, we can do whatever we want, takkan ada perubahan, tetapi mahukan sokongan rakyat. We cannot underestimate the will of the people. Terus berinteraksi dengan kami, Syed Saddiq. Esrawani menyediakan platform 501 dan juga esrawani.com untuk membawa suara-suara yang segar dalam politik Malaysia ini. Terima kasih Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen MUA, pengasas muda. Dan itu sahaja dialog saya ataupun eksklusif bersama Syed Saddiq. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.